Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Petang ini petang Jumaat yang sangat mulia. Kita persembahkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bahagia dan diridai Allah hendaknya. Dan seperti biasa pada setiap petang Jumaat kita akan bersiaran bersama dengan Al-Kuliah di TV3 pada studio C Seri Pentas, dan pada hari ini petang ini kita akan bincang satu isu yang memang menarik sebenarnya, yang kadang-kadang kita lihat masih lagi berlaku dalam masyarakat kita, dan kadang-kadang kalau tidak berlaku di depan mata kita, kalau kita buka TV pun kadang-kadang kita nampak drama-drama dan sebagainya yang memaparkan kisah-kisah ataupun isu-isu yang berkaitan dengan topik kita pada petang ini, iaitu khurafat. Adakah anda masih terlibat dengan amalan khurafat? Sama-samalah kita menghayati Al-Kuliah pada petang ini bersama dengan tetamu kita, ahli panel kita yang kita undang khas, tak lain tak bukan ialah yang bahagia Sahibul Fadilah Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan bersama saya pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, tetamu-tetamu yang memeriahkan lagi Studio C TV3, iaitu kelas Bina Insan Kemas Felda Bukit Rokan Utara Gemencih Negeri Sembilan. Orang Nagori rupanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ceria-ceria, senyum-senyum dan awet muda sentiasa hendaknya. Dan paling istimewa di sebelah kanan saya tuan dan puan-puan, memang semua orang kenal beliau. Barangkali orang tak kenal saya tapi kenal beliau. Yang berbahagia Datuk Yusuf Haslam, merupakan penerbit filem Khurafat Perjanjian Syaitan. Assalamualaikum Datuk. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan, apa kata kalau kita mulakan bicara Al-Kuliah pada petang ini? Dan kalau anda ada soalan, boleh hantarkan email kepada kami ataupun SMS kepada kami. Kami akan baca soalan anda yang berkaitan dengan khurafat saja. Datuk, berbalik pada topik kita Datuk Abu Hassan Din. Khurafat ini kalau kita alihkan sikit, dia punya istilahnya samalah dengan tahyul, samalah dengan cerita dongeng, samalah cerita yang kadang-kadang tak logik lah. Dia lawan dengan syaitan tu, ustaz tu keluar api dan sebagainya. Apa kata kalau kita lihat visual lebih dahulu macam mana isu-isu khurafat dalam filem, katakanlah. Silakan. Siapa yang berhak dan berkuasa ke atas makhluk melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kata orang yang bunuh diri ini tak akan tenteram selagi hajat tercapai. Aku takkan biarkan dia bahagia dengan bini dia tu. Okey, tuan-tuan, barangkali anda di rumah melihat paparan tadi, visual tadi tu mungkin seram juga bulu rumah kita kan. Tapi yang van terbalik tu bukan khurafat, itu memang betul-betul terbalik lah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian Datuk lah, Datuk Abu Hassan Din ya. Cerita bab khurafat ini, dia tahyul pun ia juga dongeng, tak masuk akal, tak logik dan sebagainya. Tapi dari sudut akidah Datuk, bagaimana komen Datuk ataupun ulasan Datuk? Silakan. Terima kasih Ustaz Fazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sebenarnya bila mana kita bercakap soal khurafat, saya rasa lebih baik kalau kita kenal dulu, kita tahu dulu tentang pengertian khurafat sebenarnya apa dia. Supaya senang kita fahami bila mana kita bicarakan soal khurafat. Kalau mengikut dalam kamus yang saya lihatlah, khususnya dalam kamus Marbawi, disebut perkataan khurafat ataupun khurafah. Dalam bahasa Arab sebut khurafah ataupun orang Melayu kata khurafat. Kalau lihat dalam kamus, makna dia ialah cerita-cerita karut atau disebut dengan karut marut ataupun cerita-cerita yang tak berasas. Itu asal pengertian mengikut kamus. Tetapi lihat dari segi syarak, ada beberapa istilah
Disebut khurafat, makna dia ialah satu kepercayaan yang melibatkan kepercayaan sesuatu benda, sesuatu perkara, sesuatu hal, sesuatu tempat. Bila mana kita percaya boleh mendatangkan mudarat maupun kebaikan, maka itu namanya khurafat. Sedangkan asalnya tidak ada nas yang boleh tersandarkan sama ada daripada Al-Quran maupun hadis maupun daripada aqwal ulama. Artinya dia bisa kita faham bahawa bila sebut saja benda-benda yang karut kita percaya. Percaya benda-benda yang tak ada nas yang sebut benda itu ada, maka dengan kepercayaan ini itu nama dia khurafat. Ataupun dengan kata lain, satu benda cerita yang dicerita, yang diberitahu, yang ini begini, kalau begini, begini. Dia akan buat gini, akan begini. Itu nama dia khurafat. Melainkan kalau ada nas daripada hadis yang menyebut, pendapat ulama ada menyebut, itu soal lain. Ini yang benar-benar kata ialah cerita-cerita karut marut. Cerita-cerita yang sengaja dibuat-buat tak bila dia ada wallahu alam, maka semua ini tergolong dalam istilah yang kita katakan khurafat. Maka dikait dengan soal agama ini bilang kita percaya. Soalnya percaya. Maka percaya itulah yang mungkin menyebabkan di segi akidah kita perlu lihat sejauh manakah kepercayaan dia kepada benda-benda yang kita namakan khurafat tadi. Wallahu alam. Okey, saya nak mungkin barangkali Datuk kita lihat zaman jahiliah dahulu kala lah. Banyak benda-benda khurafat yang berlaku dalam masyarakat ketika itu. Antaranya lah bila mana mereka nak keluar rumah, mereka akan lepaskan burung. Boleh Datuk ceritakan sikit kaitan burung tu dengan barangkali nasib ke apa ke, silakan Datuk. Kalau kita flashback balik kita dalam sejarah, khususnya di kalangan masyarakat jahiliah sebelum kedatangan Islam, memang tidak ternafikan bahawa perkara-perkara khurafat, perkara yang cerita-cerita karut-marut ini memang sinonim dengan masyarakat jahiliah. Bukan mereka gunakan burung saja, bahkan mereka percaya kalau mereka nak bersapit contohnya. Nak bersapit dia lepas burung, tengok burung terbang ke mana. Ini benda macam apa kena mengenanya. Ataupun digunakan satu qadah. Qadah tu orang kata mangkuk Ustaz Fauzi ya. Qadah tu mangkuk, dia panggil mangkuk hikmat lah kita kata hari ini. Jadi dalam mangkuk tu adalah dia punya buah dadu dia, wallah alam bendanya. Jadi bila dia nak pergi musafir, nak pergi tidak, dia guna mangkuk ini. Dia masuk benda tu, pergi tidak. Jadi kalau keluar pergi, pergilah. Kalau keluar tak pergilah. Jadi ini bagi saya, ini merupakan khurafat. Kenapa itu dia percaya benda-benda seperti itu? Begitu juga benda hal-hal yang lain. Seperti mana yang sebut, cerita mengatakan, dia lepas burung-burung ni, kalau dia terbang naik ke atas, malamat begini. Kalau burung terbang belah kanan, alamatnya begini. Kalau burung terbang belah kiri, alamatnya begini. Ini masalah lah. Kadang-kadang sama kita hari ini pun. Kadang-kadang kalau orang kaki mancing kan. Ini orang lah kata, bukan saya kata. Kalau dia nak pergi mancing, kata dia, tengok bini tidur belah mana. Dia kata, dia naik bot ni. Dia kata kalau bini tidur melentang belah kanan, pancing kena cabut belah kiri. Kata dia. Kalau bini tidur belah kiri, dia kata kena pancing capak belah kanan. Habis kalau bini melentang, tak pergi mancing, kata dia. Jadi ini benda macam ni kadang betul tidak Allah Alam, saya tak tahulah. Bila ada kepercayaan seperti ini, itu merupakan karut marut. Jadi kalau kita percaya, dan kita percaya, itu mungkin melibatkan soal akidah. Sebab itu jangan ikut masyarakat jahiliah. Kerana saya katakan tadi bahawa masalah khurafat memang sinonim dengan masyarakat jahiliah. Kenapa kita hari ini masih lagi terlibat dengan benda-benda khurafat? Wallahu a'lam. Ya, Datuk. Saya nak beralih kepada Datuk Yusof lah. Seorang penerbit filem. Penerbit filem khurafat itu sendiri. Datuk, saya nak berkongsi dengan semua penonton, Datuk. Apakah misi dan visi mesej Datuk dalam membikin filem khurafat perjanjian syaitan ni? Silakan, Datuk. Sebenarnya idea ni datang daripada anak saya sebenarnya, Syamsul. Dia budak muda. Dia kata dia nak buat cerita, asalnya buat cerita hantu tadi. Cerita seram. Saya kata kalau nak buat cerita seram sekalipun, cerita hantu ke, biar cerita ada mesej. Dan mesej cerita itu mesti ada pendekatan agama sikit. Bukan kita nak buat orang terkejut, orang terpanjat, muka hantu. Bagi saya dah banyak lambakan filem itu. Jadi saya rasa kalau nak buat sebuah filem yang ada isi dia, ada mesej, ada elemen agama dia. So, saya kata kalau kamu nak masukkan ini semua, harus mendekati orang agama. So, satu bagus yang anak saya, dia mendekatilah beberapa orang guru-guru agama, ustaz semua kan, untuk dapatkan input. So, dia kata dia minat dengan tajuk khurafat. So, dengan tajuk khurafat tu juga dia jumpa dengan ada ahli agama, dia ambil jumpa, dia minta input dan sebagainya. So, untuk menerapkan dalam filem dia lah, sebab filem ni nak tunjukkan filem ni adalah satu watak laki-laki
yang telah mengamalkan ajaran yang baiklah, yang bertentangan dengan agama suci kita, iaitu dia mengamalkan khurafat lah. Jadi dalam cerita ni, oleh kerana dari segi perbuatan dia tu akhirnya memberikan satu implikasi yang begitu berat kepada diri dia sendiri. Tapi tak boleh cerita semua kan, habis cerita kita kan. So cerita ini ada sebab. Muncul awalan ceritanya, kenapa jadi begitu, kenapa begini, ada sebabnya. Sebab akhir cerita ni kita nak tunjukkan bahawa kita tidak boleh lari daripada kuasa Allah SWT. Dan kalau kamu milih jalan hitam, hitamlah pergi dia. Kalau kamu pilih jalan putih, putihlah pergi dia. Jadi banyak mesej-mesej agama yang diterapkan dekat sini, dan filem ni lebih kepada sebuah filem seram yang ada pengisian ceritanya dan ada elemen agama yang diterapkan. Okey, itulah pandangan Datuk tentang sebenarnya di sebalik pembikinan filem khurafat penjanjian syaitan. Cuma saya nak tanya yang bahagia Datuk Abbas Sanding lah. Kalau Datuk sebut tentang burung, apa tadi? Burung kan? Dan juga buah dadu dan sebagainya. Saya tertarik bila Datuk sebut kaitan dengan akidah bila kita percaya. Ni saya sebut di Malaysia satu dunia, Datuk. Kadang-kadang yang piala dunia bola sepak itu kan, semua percaya kat sotong tu. Minta komen Datuk, silakan Datuk. Ada khurafat juga Datuk, silakan. Dia seperti mana yang saya sebut tadi. Sesuatu cerita ataupun satu perkara yang mungkin sengaja diada-adakan, yang langsung kita kata ada nas daripada sumber mana-mana yang qat'i, hadis maupun Quran, maka dipanggil karut marut. Tetapi kalau kita percaya sejauh mana tingkatan kepercayaan kita, maka itu dinamakan khurafat. Baik, kita katakanlah kalau sotong tu pilih Piala Dunia dulu, masa dulu kan betul pilihan dia, tapi sotong tu mati dah. Tiba-tiba mari pula Malaysia lawan Indonesia, sotong teka je Indonesia menang, padahal Malaysia yang menang. Jadi benda ni saya kata tidak ada satu realiti yang boleh kita pegang. Maka sebab tu benda-benda macam ni, kalau kita kata kita yakin, apa kuasa sotong yang menentukan kalah menang? Apa kelebihan sotong? Manusia yang ada akal ni pun tak boleh menentukan untuk future masa depan dia. Ini kan pula binatang. Apa kebolehan-kelebihan dia? Belajar sekolah mana, universiti mana sotong tu? Jadi saya fikir benda ini, kata kita kena fikir cara logik, cara rasional. Ya? Kenapa duk percaya yang sotong pilih ini, yang ini pilih yang ini? Padahal langsung tidak ada kelebihan pada sotong itu. Maka sebab itu saya kata, benda-benda ini kita banyak gunakan akal sama. Sebab kita Allah anugerahkan akal, dan akal boleh fikir logik ke tak logik. Ya? Jangan jadi Ibrahim Penik dalam sejan, dalam filem Bujang Lapuk kan. Main buah dadu ada dua panjang tu. Atau campak dua saja. Tapi yang tukang tikam, dia tikam juga. Gunalah sikit otak sikit. Macam mana naik dua panjang ni? Maka kita manusia ni kita banyak gunakan akal je. Kalaupun tak pun tak jumpa Quran, guna akal, logik tak? Sotong kata Indonesia menang, logik tak? Oh, saya kata saya percaya, yakin. Itu yang salah tu. Bila ada orang percaya sampai ke peringkat yakin, maka itu katakan salah. Sebab apa kelebihan sotong boleh menentukan siapa menang, siapa kalah? Tiba-tiba lepas lawan siapa yang menang? Malaysia menang. Itu sotong bohong. Patut mesti sekeh kepala sotong tu. Pembohong atau penipu kata. Lain kali jangan percayalah. Okey Datuk, apa pun dalam perempuan itulah topik kita khurafat pada petang ini. Apa katakanlah kita berehat seketika dan kita sambung kembali selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun. So Datuk nak suruh saya soal apa lagi Datuk? Datuk nak suruh saya soal apa lagi? Kalau ada yang Datuk nak paparkan sikit kehebatan filem ini dari segi khurafat tadi tu. Ada 3 soalan ya nak sekarang. Cerita ni kita balik pada apa? Cerita ni kita ada gunakan apa ni, ayat suci Al-Quran. Kan? Yasin tadi. Banyak Al-Quran. Jadi maksud dia kita hapus ni, kita balik kepada agama. Jangan kita percaya kepada bomo, kepada apa dan sebagainya kan. Okey, nanti saya sebut nanti ya. Dalam filem tadi ada tak kepercayaan ada bomo ditampilkan? Okey. Amat disukai oleh orang ramai. Saya sebut nanti ya. Jadi tahun 1 di bulan 1 tahun 2011. Tahun 1 bulan 1 tahun 2011.
kuat sangat. Tak buat dagu kat senang. Tak buat dagu. Senang buat dagu. Ramai yang percaya sangat pada tahun ini. Yang nak beli kereta, yang nak beli rumah, yang nak buat hantaran nikah kahwin anak. Jadi adakah ini persoalannya dalam gulungan khurafat? Saya minta Datuk jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Ada juga masyarakat Islam kita. Dua dia testing itu. Assalamualaikum Datuk. Saya nak bertanya soalan. Bagaimanakah cara yang terbaik agar kita tidak mudah terjerumus dalam khurafat ini? Datuk nanti daripada mana pengamatan Datuk sampai ke peringkat Datuk memfilmkan perjanjian syaitan ni? Adakah dia berlaku dalam masyarakat ataupun Datuk buat survei memang khurafat ni berlaku? Datuk cerita ni. Kita tak mention nama siapa-siapa. Tak perlu depan tak perlu berdiri depan tak boleh. Mic mesti rapat Okey. Cucu rumah tahu ni. Cucu tu sebab ni je. Okey. Okey. Ya. Stay by tu. Okey. Stay by 30 second. Okay, floor ready anytime. Thank you. Ya. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. Alhamdulillah, terima kasih anda setia bersama dengan kami Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk khurafat untuk membasmi segala ajaran salah, ajaran sesat, tahayul, karut marut dalam masyarakat kita. Maka tampil Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk khurafat. Apapun kita bersama dengan tetamu penonton kita daripada Gemencih ni, Kem Bina Insan, kelas Bina Insan Kemas. Rasanya tak ceria, tak meriah kalau tak bagi mereka peluang untuk tanya secara direct langsung kepada Yang Maha Datuk. Silakan kalau ada, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk, selamat petang. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Pada tahun 1 bulan 1 tahun 2011 ini, Nombor bertuah. nombor ini adalah nombor bertuah. Ya. Bagi masyarakat Islam kita mempercayai sangat dan ramai yang suka. Jadi ada yang nak beli kereta, ada yang nak beli rumah, ada yang buat hantaran anak nikah kahwin. Jadi adakah ni dalam gulungan khurafat? Saya ingin bertanya Datuk dalam soalan ini. Sekian. Silakan Datuk, silakan Datuk. Silakan Datuk. Hebat soalannya. Okey, betul. Kebetulan tahun ini ya, permulaan tahun baru Masihi 1 hari bulan 1 tahun 11. Soalnya percaya pada angka ini sampai ada orang yang banyaknya tarikh ini tarikh untuk kahwin lah. Ya. Dah ada booking dah. Yang lepas baru ini pun ada dah. Yang kahwin 1 hari bulan 1 tahun 2011. Yang depan ni dah ada booking dah. Saya dipahamkan banyak orang ada booking. Kahwin bila? 11 hari bulan 11 tahun 11. Jadi besok dalam surat nikah dia tu 1. Tak panjang 1 tak tahulah. Ustaz jawab soalan ini. Sejauh manakah boleh sampai pada khurafat ini? Cuma persoalan saya, sejauh mana kepercayaan kita pada angka ini? Ada kepercayaan apa-apa tak? Kalau percaya apa-apa, itu takut tu. Tapi kalau hanya seronok angka 1 saja, dia nak supaya surat nikah besok tengok 1. Yang kedua bila senang hafal bila nikah 1 tadi. Kalau itu saja tak apa, tapi kalau percaya, sebab ini saya nak kaitkan dengan apa pendapat ulama ya. Kalau terlihat dalam sejarah
Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Dan Nabi hijrah masuk ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Dan baginda wafat 12 Rabiul Awal. Maknanya semua 12. Ulama-ulama cuba buat kajian. Apa kena mengena angka 12 dalam kehidupan Nabi maupun dalam Islam? Bila ulama buat kajian, cari Quran, cari hadis, cari aqwal ulama, tak ada. Seorang tak bercakap. Akhirnya ulama-ulama kata kalau begitu angka tidak punya sebarang peranan dalam Islam. Angka tak punya sebarang peranan. Maka sebab itu ulama kata jangan sekali-kali percaya pada angka. Sama ada boleh membawa tuah ke apakah, jangan percaya. Kalau percaya, kalau betul-betul dia yakin dan percaya, itu silap. Boleh pergi pada khurafat. Maka sebab itu kita jangan percaya. Kerana orang kita hari ini, Masya Allah, sebelum angka ini pun kita guna pakai dah. Mungkin termasuk orang gemencih lah kot. Bila nak kahwin anak, berapa hantaran dia? RM7,777.77. Itu dulu. Sekarang pun tiba juga. Berapa? RM11,100, RM1,111.11. Juling betul-betul kadi bilang sen-sen. Jadi percaya yang satu semua pasal apa? Untuk apa? Saya kata kalau letak kepercayaan, kita percaya ada kelebihan, ada ong, ada tuah, itu melibatkan akidah kita. Silap dia pergi pada khurafat dan boleh menjejaskan akidah kita. Maka sebab itu saya kata jangan percaya pada angka. Tapi malangnya sampai hari ini masih ada di kalangan masyarakat Melayu, khususnya bila nak kahwin lah. Letak hantaran RM9,999.99. Orang gemencih pun ada kat ini. Kalau ada orang cakap macam tu, cakap dia pakcik, kata tuan, encik, tak apa, saya tambah 1 sen lagi. Jadi RM10,000 kena. Tak payah banyak 9, tambah 1 sen lagi. Jadi berapa? RM10,000. RM10,000 tak nak. Dia tak nak, dia nak 99 juga. Tanya pasal apa? Kalau dia percaya, ada kelebihan, ada ong, ada tuah, itu mungkin menjejaskan akidah dia. Kerana itu masuk dalam bab khurafat. Wallahualam. Ya Datuk, satu lagi Datuk. Ni kawan saya di sini Datuk ya. Pengalaman sendiri. Dia kalau dia nak booking nombor kereta Datuk, mesti nombornya 313. Ya. Sebab dia kata itu memang tentera badar lawan tentera. Memang ada tuah dia kata. Mesti menang punya. So bisnes pun ada ong lah. So apa komen Datuk? 313 Datuk, silakan. Ya, sebenarnya kita katakan tadi, sebenarnya ada kepercayaan. Ada melibat kepercayaan tak? Macam saya cakap tentang minta maaf Ustaz Fazli ya. Saya kalau tengok kereta saya, isteri saya, anak, menantu saya, sekarang dah 7 biji dah, semua 889. Tu orang dapat jalan 89 tu dah tak saya punya grup dah tu. Dia. Tapi saya tak nak percaya apa sebab semua nak nombor itu. Saya terbeli nombor kereta itu, dah datang isteri saya nak nombor sama, datang anak apa nak nombor sama, akhir jadi family nombor, family plate. Jadi saya tak nak percaya apa-apa. Tapi yang salahnya percaya tak? Dia tak kalau nombor ini ong, nombor lain tak ada ong. Itu yang salahnya. Ada percaya tak? So saya kata bila kita kaitkan khurafat dalam pahaman syariah, dalam faham istilah, dia kata sesuatu kepercayaan. Kepercayaan kepada benda-benda yang tidak ada langsung faedah. La yanfa'u wa la yadur. Yang tak boleh memberi faedah, yang tak boleh memudarat manfaat, jadi kita percaya. Macam hari ni orang Melayu kita hari ni, minta maaf Ustaz Fauzi ya. Datuk ya, orang Melayu kita hari ni, saya dipahamkan ada satu rombongan nak pergi Minang, jauh. 3 biji kereta pergi. Ikat bendera kuning atas dia punya antina tu. 3 biji kereta. Tiba-tiba tengah jalan bewak melintas. Dia emergency brake, 3 kereta brake, pusing balik, tak boleh pergi balik dah, kita balik lah. Dia kata kalau kita pergi pun dah. Orang tak terima pindangan kita, bewak melintas. Dia percaya bewak melintas itu, dia balik, itu dah khurafat. Apa kena bewak nak melintas? Biar dia lintas. Kebetulan maksud dia nak melintas, buat macam mana? Yang kita pergi percaya tu buat apa? Sampai pusing kereta balik, tak boleh pergi. Ini maknanya sampai ke peringkat itu, apa tu namanya, khurafat boleh menjejaskan akidah kita. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Kita ambil soalan kedua silakan. Ada kelas Bina Insan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga masyarakat Islam kita sekarang percaya dengan tuah. Apakah hukumnya? Ni silakan Datuk tentang saya tuah. Pun Silakan. sebenarnya tak faham sebab tuah apa benda tuah. Saya pun tak tahu lah tuah ni. Tuah, bertuah. Ada tuah. Dia kata begini, dia kata bila berlahir seorang budak, ada ketuat biji tubuh betih dia. Tuah. Ya? Dia kata ini tuah kata dia, tuah. Jadi ketuat tubuh macam mana? Dia kadang-kadang ada tanda-tanda sikit tak ini tuah. Percaya pada tuah. Satu benda tuah apa boleh buat pada kita? Sebab saya kata benda-benda macam ni karut marut.
tak ada kena mengenal. Sebab tu saya cakap sama soalan tadi. Masyarakat Melayu kita ni percaya sejak turun temurun. Kalau hujan panas dia kata apa? Ada orang besar nak mati lah. Berapa kali hujan panas tak ada orang besar mati pun. Tapi percaya tu masih mendalam. Bunyi burung hantu dia kata apa? Ada orang nak mati. Tak tahulah betul dia Allah alam lah. Sejauh mana kepercayaan dan keyakinan kita. Sampai ke peringkat kita percaya dan yakin, itu yang masalah takut tu. Jangan kita katakan benda-benda khurafat macam ini. Kalau kita pergi jumpa tukang tilik pun, tukang tilik tepi jalan tu, Pak menuju moden hari ni tu, bertanya dia, saya gini, macam mana? Kalau dia jawab, dia kata, oh ini kalau begini, dia kata ada duit senang belanja. Oh percaya, betul lah. Dia kata tak ada duit susah belanja, ada duit senang belanja. Betul lah tu. Betul lah. Tapi kalau dia kata kalau begini, akan jadi gini. Kalau gini akan jadi, itu bahayalah tu. Tu sampai Nabi kata, hadis Nabi kata apa? Qala Rasul, man ata arrafan aw kahinan fasalu an syai'in fasaddaqahu lam yuqballahu amal arba'ina yaumah. Sadaqa Rasulullah. Barang siapa mendatangi seorang tukang tilik ataupun tukang nujum, dia tanya sesuatu lalu dia percaya. Dengan percaya itu Allah tak terima sembahyang 40 hari. Ya Allah, ini berat dia punya sahabat itu. Mana tak terima sembahyang 40 hari. Allahu Akbar. Maka sebab itu saya kata benda khurafat ni jangan sampai peringkat yakin percaya. Kalau cerita biasa tak apalah. Kita tahu kalau burung bunyi, bunyilah. Bunyilah. Kalau biawak ni bagi lalu dia bagi lalu ada. Tak ada apalah, tapi jangan letak kepercayaan sampai ke peringkat dibuat keputusan oleh kerana biawak melintas, kalau kita pergi pun gagal. Itu yang jadi salah. Allah Alam. Okey Datuk, kita ada satu lagi soalan yang terakhir dari mereka, kelas bina insan kemas, silakan. Ya. Datuk, saya nak bertanya, bagaimana cara terbaik agar kita tidak mudah terjerumus dalam amalan khurafat ini? Terima kasih. Okey. Bagi tips. Okay, bagus. Saya senang saja. Kita boleh senaraikan di kalangan masyarakat Melayu Malaysia khususnya kepercayaan karut tadi. Macam saya sebut tadi lah, macam dia percaya bunyi burung hantu, dia percaya kepada hujan panas, dia percaya kepada biawak melintas, dia percaya pada cicak bunyi. Kalau cicak bunyi apa dah? Betul itu. Kadang-kadang nak makan tu tangan huluk, ada orang datang tadi. Kalau kena orang tak datang pun. Kadang orang tak ada berlaku tak? Kadang kita sama kita ni nak makan hulu-hulu, dua hulu tangan, ada orang datang. Haram tak datang pun. Percaya tak? Kalau sampai peringkat percaya, itu yang takutnya. Maka sebab itu kita sedar benda-benda ini. Mana tidak ada dalam kamus Islam benda-benda ini kata betul datang begini. Tidak ada. Maka sebab itu percaya buat apa? Kalau saya percaya habis saja. Benda nak berlaku macam mana kita nak hulu ambil. Dia nak hulu. Orang datang tu. Tunggu sampai malam haram, siapa pun tak datang. Sebab kita percaya. Maka saya katakan bahawa ini cerita karut-marut yang berlaku di kalangan masyarakat Melayu yang boleh tersenaraikan, maka kita tolak. Kita singkir daripada kamus pemikiran orang Melayu. Kerana benda ini tidak kena mengena dalam kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan akidah kita selamat. Betul. Macam ramai-ramai masuk rumah kan. Ada orang datang. Tak ada datang tu. Okey Datuk, saya Datuk lah nak tanya Datuk tentang khurafat perjanjian syaitan yang filem ini yang dibikin ni. Disebut perjanjian syaitan tu memang menarik lah. Mesti ada manusia berjanji dengan syaitan. So sejauh mana Datuk buat kajian memang benda tu berlaku. Khurafat yang berlaku di masyarakat kita ni, silakan Datuk. Ya, sebab dalam filem tu saya tak boleh berdedahkan semua gambar belum tayang tu. Kan habis modal kan makan nak saya. Dia sebab apa? Dalam kehidupan harian kita lah banyak orang yang selalu percaya benda-benda yang khurafat ni lah. Contoh saya bagi berlaku dalam masyarakat kita di kalangan orang yang pernah saya kenal lah. Tak payah saya nak sebut nama lah. Benda ni banyak berlaku. Yang contoh dia ada orang yang sanggup beli cermin. Beli cermin dekat luar negara, beli cermin di negara Siam. Bawa cermin tu, ni especially berlaku pada perempuan. Perempuan untuk tujuan dia kata dia untuk cantikkan muka. Seri muka kata dia. So dia ambil cermin tu, dia usap dengan kemenyan apa kan. Sampai apa ni pasal kes begini berlaku sampai berlaku perceraian. Sebab suami tak setuju, si isteri nak buat begitu, berlaku perceraian. Jadi sebenarnya akibat daripada situ yang kita nampak mengikut kata orang itulah dengan saya, dia kata akhirnya bukan kata tambah cantik wajah tu. Tambah buruk lagi ada. Jadi itulah dia. Boleh katakan benda-benda ni ada benda-benda
yang tak sepatutnya Cuma, berlaku dalam cuma masyarakat komen kita. saya Datuk ya. Sebenarnya macam yang sebut tadi kan, bila mana kita bawa cermin tu balik, memang cermin tu kalau kita tengok nampak muka kita kan. Tapi dia kena percaya cermin hikmat ke cermin tak kira lah. Dia mencantikkan kita. Bila mana kita duk puja cermin ni, yakin dan percaya cermin ini, akhirnya bila kita tengok muka dalam cermin, syaitan bertengik yang dalam cermin ni. Dia syaitan bertengik yang dalam cermin, kita nampak dalam cermin lawa, muka kita tak lawa. Yang dalam cermin kenapa lawa? Nampak tak? Jadi bila tengok pula, oh lawa muka aku, lawa. Padahal muka dia buruk. Yang melawakan dia siapa dia? Syaitan. Syaitan dah masuk. Ini mungkin ada kaitan yang Datuk kata tu, kita bila puja syaitan, janji dengan syaitan. Syaitan senang, panggil dia senang saja. Dalam cermin dia boleh masuk. Dia maka sebab tu bila mana kita puja dia, panggil dia, maka dia bertenggek lah. Maka bertenggek cermin itu. Kita tengok muka cermin tu, muka kita lawa. Benarnya kita bukan lawa. Yang lawa tu siapa dia? Syaitan. Kita nampak syaitan melawakan rupa kita. Padahal rupa tu dah kaipok dah. Maka sebab tu kata ini mungkin ada kaitan dengan syaitan. Syaitan masuk. Syaitan nak sangatlah orang panggil dia macam ini. Maka sebenarnya dia bukan dekat khurafat saja. Boleh pergi kepada lebih daripada khurafat lagi dah. Ya. Okey Datuk, saya tanya Datuk tentang mengapa masih lagi di era abad ICT ni, orang cerita tentang teknologi ni, pergi ke bulan dan sebagainya, tentang Facebook, masih ada lagi Datuk orang percaya benda-benda khurafat macam ni. Katalah kalau nak tanam uri, tanam dengan apa lagi? Tanam dengan macam-macam lah. Maksud dia canggih, tanam dengan pensel, kalkulator dan sebagainya kan. Jadi kenapa percaya lagi Datuk? Silakan. Kenapa? Saya fikir terkadang kita terpengaruh dan termakan dengan pahaman-pahaman kolot yang diwarisi sejak turun-temurun. Ada nanti kata lain zaman jahiliah lagi. Tapi datang sekarang ni zaman moden. Jadi kita pun nak modernkan pengaruh kaut ini. Jadi kalau anak jadi seorang ahli yang pandai, kata dia, jadi penulis, bertanam uri dengan pensil dengan pen. Ya Allah, sayangnya pen tu. Ada pula orang kata kalau anak nak jadi hartawan dan jutawan, tanam uri, tambah duit sikit. RM1, RM2. Ini bagi saya, sejauh mana peranan pen, peranan duit yang ditanam sama uri tadi? Jadi bila mana ada kepercayaan, melibat kepercayaan. Sebab tu saya tertarik. Kalau ulama-ulama kait khurafat ini dan kepercayaan. Kalau tak ada kepercayaan, tak apa. Macam kita katakan, tanam uri. Kenapa letak paku? Tak paku supaya jangan ada gangguan makhluk halus. Itu mungkin tidak salah. Oh, kenapa letak garam? Kerana bagi cepat hancur. Itu mungkin tidak salah. Tapi kalau ada kepercayaan, letak pen supaya anak besok jadi orang pandai, jadi orang yang bijak. Masukkan duit supaya dia jadi orang kaya, hartawan. Dia dah karut lah ni. Maka sebab saya kata tak sepatutnya kita zaman moden hari ni, kita percaya benda-benda macam ini, benda karut-marut macam ni. Lebih lagi yang Datuk sebut tadi. Usaha beli cermin daripada luar negeri. Cermin luar negeri pun sama juga. Kalau beli cermin luar negeri, dari luar negeri tengok sama juga. Tapi dia kata puja syaitan, kita panggil dia, seru dia, berdamping dengan dia, dia bertengik lah. Bukan tengik muka kita, bertengik cermin tu. Kita tengok cermin, rupa kita lawa. Orang tengok kita buruk, seburuk-buruk rupa. Lebih-lebih lagi bila mana kita berkawan dengan jin, dalam cermin jin bertengik lawa. Di muka kita jin bertengik buruk. Orang nampak kita buruk, kita nampak rupa lawa. Naik sendiri, naik tocak sendiri. Okey. Okey, itu kadang-kadang dalam filem-filem drama pun kadang-kadang ada kebenarannya juga Datuk. Kadang-kadang cermin kan dia ada buruk, ada lawa kan. Artinya dalam cerita tu ada dipaparkan yang betul jugalah ya. Jadi Datuk nak soal Datuk, ada soalan-soalan kan Datuk boleh kemukakan. Tidak ada masalah, kita terbuka. Cuma tanya Datuk satu lagi. Ada kaitan tak antara khurafat dengan syirik itu? Sejauh mana dia dekat, dia merapat dengan dirinya? Silakan Datuk. Kalau kita lihat dari segi pengertian asal, mungkin dia tidak terlibat dengan syirik. Cuma sekadar kepercayaan. Tetapi sampai ke peringkat dah yakin macam Datuk sebut tadi, kita gunakan jin syaitan, minta bantuan dia, minta pertolongan dia, itu boleh pergi kepada syirik, boleh bawa kepada syirik. Walaupun dalam Islam, khurafat tak termasuk dalam dosa-dosa besar. Sama ada yang 7 Nabi sebut ataupun yang 12 ulama-ulama sebut. Dia tak kata percaya pada sesuatu. Tetapi sampai ke peringkat itu yakin. Macam tadilah. Saya kata bila mana bewak melintas, dia pun buat keputusan, kita balik. So, kalau kita pergi, usaha kita gagal. Pilihan kita akan ditolak. Sebelum kita dimalukan, diaibkan, kita balik. Itu boleh bawa kepada syirik. Sebab ini seolah-olah dia percaya kepada bewak yang tak ada punya kuasa apa-apa. Bewak? Apalah hebat bewak ni? Jadi maka sebab saya rasa mungkin berlaku ni sebab kebetulan.
Kebetulan itulah. Sebab ada kes-kes berlaku kebetulan bila biawak melintas. Ya. Lepas tu kita pergi juga ada sangkap berlaku. Cok, dah cakap ni. Biawak melintas jangan pergi lagi. Jadi itu benda-benda ni Datuk sebenarnya berlaku secara kebetulan. Memang. Pasal kebetulan tu berlaku yang buat benda ni diorang percaya. Akhirnya panjang ceritanya. Ya, itu panjang. Panjang cerita akhirnya itu sampailah kita yakin. Itu yang boleh pergi kepada syirik. Sebab bila benda ni kadang-kadang khurafat kecil. Tapi bila bawa kepada syirik, jadi kes besar. Jadi dosa besar. Bila dosa besar, memang Allah sebut apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah takkan mengampunkan dosa syirik sampai dosa besar, dan peringkat besar. Maka sebab tu saya kata, orang Melayu hari ini, dengan zaman hari ini, dengan zaman sebercanggih hari ini, kenapa masih percaya lagi benda-benda karut marut seperti ini? Ya. Benda-benda yang tak masuk akal, tak logik. Kita katakanlah kenapa tak kalah kerana buah hantu tu bunyi ada orang nak mati. Takkan tahu buah hantu tu orang nak mati. Nabi sendiri pun tak tahu yang dia nak meninggal. Nabi tak tahu sahabat nak meninggal. Tiba-tiba buah hantu boleh tahu, oh hebat buah hantu. Lebih hebat dari Nabi. Okey Datuk, itulah kita pun dah orang kata mendekati bulan Safar sebenarnya. Itulah sinonimnya bulan Safar dengan khurafat yang dikaitkan dalam budaya orang kita orang Melayu lah ya. Sebenarnya tidak ada kaitan langsung antara Safar dengan khurafat. Apapun, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين Tak lama lah. Break 3 minit break 3 minit. Ada. Okey, masih. Okey. 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 Ada yang tidur ke? Okay, secara langsung jangan garu telinga, jangan korek hidung ya. Terima kasih. Okey. Tahan. Ha. Ada. Stand by 1 minute. Okey. Saya soalan Datuk nanti akhir kali lah. Pasangan Datuk lah. Dan ni ada email. SMS. Soalan. Stand by 30 second.
Jangan sekali-kali kau abaikan perempuan ini. Jika kau abaikan dia, hidup kau tidak akan tentram. Benda ini akan kekal bersama dengan kau sampai mati. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Kita dah kata apa? Masih lagi membincangkan tentang topik khurafat dalam masyarakat kita terutamanya, dan kita terima SMS ataupun email dari anda yang berlambak-lambak sebenarnya, yang memang tak sempat saya nak semak semua, tapi saya akan ambil satu-satu. Antaranya ialah daripada Kiah. Datuk, Assalamualaikum Datuk. Kiah tanya, sejauh mana kepercayaan orang Melayu bahawa adik-beradik tidak boleh berkahwin pada tahun yang sama untuk mengelakkan perceraian? Silakan Datuk. Ini pun saya ingat satu perkara yang memang berlaku di kalangan masyarakat Melayu. Maknanya kalau ada adik-beradik berkahwin serentak setahun, mungkin berlaku perceraian. Siapa yang cakap ni? Quran tak kata, hadis tak kata, ulama tak kata, kitab fiqh pun tak sebut. Tiba-tiba kita pandai-pandai pergi sebut. Itu percaya pula tu. Bahkan bagi saya, ini mungkin satu alasan untuk apa? Nah, kalau kahwin sekali, tak banyak untung. Kalau kahwin 2 kali, banyak untung. Padahal kalau nak memudahkan, kenapa tidak kahwin sekali 5 beranak tu? Kahwin sekali 5. Sekali untung, sekali kahwin. Ini ada dia punya tujuan. Maka sebab itulah kepercayaan mengatakan berkahwin setahun 2 beradik itu akibat tidak baik. Kalau letak percaya macam itu dah masuk khurafat. Ini memang berlaku di kalangan masyarakat sampai hari ini. Batu setengah orang, bapak dia tak nak kahwin anak dia setahun tu 2 beradik. Dia nak tahun yang berlainan. Padahal tidak ada nas yang mengatakan dilarang. Bukalah kitab fiqh mana pun, tidak ada kata dilarang. Bahkan nak kahwin setiap hari pun boleh kalau duit banyak. Hari ini kahwin anak sulung, besok kahwin anak kedua, esok lusa kahwin anak. Tak ada masalah apa. Walaupun 6 orang setahun, kahwinlah kalau mampu. Mari saya katakan melibatkan benda yang kau mahu, sepatutnya kita tak usah percaya dan jangan amalkan. InsyaAllah. Ya. Okey Datuk, satu lagi soalan ya. Daripada Aida tanya ni. Aida daripada Johor. Soalannya ialah saya bagaimana dengan amalan menabur bunga ataupun menjirus air mawar di atas kubur? Apakah itu khurafat juga Datuk? Silakan Datuk. Amalan menjirus air atas kubur. Kalau menjirus air, mana jirus air sajalah. Itu memang disunatkan, bahkan diharuskan. Sekurang-kurangnya bila mana kita membasahkan tanah supaya dia cepat mendap, itu diharuskan. Tetapi bila sambut soal air mawar, air bunga, air apa lagi? Ada kepercayaan apa-apa tak? Kalau tak ada apa-apa mungkin tak salah. Tapi sampai percaya, ada kepercayaan yang karut-marut, itu boleh bawa kepada khurafat. Cuma itu kita kata, kita fiqh ulama-ulama kata, memang disunatkan bahkan diharuskan kita menyiram kubur. Habis selesai ke bumi, kita ambil air kita. Di antara tujuannya, nak basahkan tanah itu supaya dia cepat. Benda itu tak ada masalah. Jangan ada kepercayaan. Lebih daripada itu, tak ada. Adapun soal menabur bunga. Mungkin kita tak ada masalah apa, tapi sampai sepenuh-penuh kubur tu, so dia bawa 10 bakul bunga. 10 jenis bunga pula, silap-silap sampai kepada bab khurafat. Tapi kalau cakap nak menabur saja sikit-sikit tak masalah. Atau pacak ke depan kubur tu dengan bunga, dengan pokok bunga kemboja apa kita hari ini. Sebab kalau mengikut amalan hadis Rasulullah SAW, dia kata bila mana kita pacak tanda kubur dan sesuatu yang basah, maksudnya kalau di negara Arab pelepah tamar. Bila pacak dengan pelepah tamar, selagi pelepah tu basah, maka pelepah takkan beristighfar minta ampun kepada orang dalam kubur. Maka kita hari ini dibasah terus pokok kemboja sampai terus basah itu kata dia. Tu tinggal pula orang masuk kubur macam mana pula. Takkanlah kerana kita pacak pokok bunga kemboja, pacak pelepah kelapa, pacak pelepah tamar, takkan dia boleh minta ampun pada orang dalam kubur tu kalau orang kubur tak sembahyang semua hidup. Kena bantai juga. Silakan dengan pokok-pokok kena sapu sekali. Maka sebab tu kita jangan percaya benda-benda yang tidak ada nas. Benda yang tidak ada nas, tak ada dalil, tak usah kita buat. Silap-silap bukan dekat khurafat saja, ulama kata itu bid'ah. Dah satu bab lain pula dah. Terlibat dengan bid'ah lagi, masuk dalam khurafat lagi. Silap-silapkan pergi pada syirik lagi teruk. Maka sebab tu kita hindarlah benda-benda khurafat ini. Wallahu a'lam. Okey Datuk, kita ambil lagi Datuk. Banyak soalan ni Datuk. Sariah dia tanya Datuk. Sariah dia kata petua supaya anak cepat berjalan. Ketuk tempurun di lutut, kibas dengan daun seringan. Adakah itu khurafat juga? Supaya anak cepat berjalan. Sebenarnya Ustaz Fauzi, kalau nak jawab benda ini, saya pun susah nak jawab sebab dalam kitab tak sebut semua ni. Jadi sepanjang yang saya baca, kitab tak sebut. Hadis lagi jauh tak sebut.
Cuma sejauh manakah keyakinan kita, kepercayaan kita baru boleh berlaku. Dia cuba kita kata gini lah, cuba secara logik lah. Cuba kita seorang anak itu ketuk lutut tepung. Yang seorang anak jangan ketuk. Ada beza tak masa berjalan dia? Kalau ada beza, yang kena ketuk tu 8 bulan dah berjalan. Yang tak kena ketuk 2 tahun boleh berjalan. Mungkin kita boleh jadi, tapi yang berlaku tak ada apa pun. Apa hebat tepung boleh kerana dia boleh jadi orang boleh berjalan? Apa kuasa tepung itu? Apa kelebihan tepung tu? Maka sebab tu benda-benda macam ni saya kata tak usah kita percaya sangat. Jangan percaya. Ya. Kalau nak buat ketuk-ketuk tapi jangan percaya. Dah ketuk-ketuk lah. Biar lebam lutut budak tu. Okey. Saya tanya Datuk pula lah ya. Kita berehat bagi Datuk atas dia berehat. Boleh Datuk ceritakan ada tak beberapa lah cerita, satu ataupun dua, beberapa unsur khurafat yang terdapat dalam filem khurafat Perjanjian Syaitan yang Datuk terbitkan, silakan. Apa yang diterapkan oleh anak saya dalam filem khurafat ni, amalan kepada watak yang dibawa oleh seorang lelaki, yang mana dia oleh kerana terlalu marah, dendam dengan seorang perempuan, lantas dia jumpa bomoh. Bila jumpa bomoh, sebenarnya untuk mendapatkan perempuan tu, kasih sayang perempuan tu balik, supaya perempuan tu berlutut dengan dia. So, dia jumpa bomoh. Bila jumpa bomoh ni meletakkan macam-macam syarat lah. Syarat macam-macam syarat ni, begini ni semua. Jadi kata dia, ingat kamu buat perjanjian dengan dia adalah perjanjian ni adalah dengan syaitan ni sebenarnya. So, apabila dia dah mengamalkan benda tu, dan akhir cerita tu ada implikasi dia, akibat daripada situ. Jadi sebenarnya apa yang lelaki itu buat, dia berjanji dengan bomoh tu, iaitu mengikut amalan syaitan itu. Jadi akhirnya membawa satu penyudahan cerita yang dia punya satu rumusan lah. Kenapa jadi begini. Peristiwa yang awal berlaku tu ada jawapannya di sini. Saya tak ada cerita semua kan habis cerita dia. Jadi itulah dia. Tapi mesej cerita dia bahawa jangan kamu bersekongkol dengan syaitan. Itu pertama. Jangan sekongkol dengan syaitan. Itulah. Setakat itulah saya boleh cakap. Dia sebenarnya begini Datuk. Ya. Kalau dalam hal ini pun kadang-kadang peringkat awal tak ada apa-apa. Dia, tapi bila mana kita letak suatu kepercayaan, maka akhirnya syaitan pun masuk. Bagi contoh, saya katalah cincin. Kalau saya pakai cincin batu hijau, kenapa saya pakai batu hijau? Sebab saya cantik. Sebagai perhiasan. Tak lebih daripada itu. Tapi kalau kita percaya cincin ni, yang belah sini ni boleh gini. Yang ini boleh gini sampai 5 jari cincin. Ya Allah. Yang ini 4 persegi. Yang ini bujur. Yang ini 3 segi. Yang ini memanjang. Yang ini kelabu. Ini tak tahulah. Sampai ke 5 jari tu ada percaya tu. Kalau diletak kepercayaan yang sebenar-benarnya, batu ini boleh begini, ini boleh kebal. Ini boleh mengelak daripada gini. Maka syaitan masuk. Kalau tu dekat awal, tak ada apa cincin. Tapi kalau kita percaya, kita yakin syaitan pun, artinya Datuk perjanjian syaitan tu. Syaitan bila panggil dia masuk lah. Dia anytime dia tak ada apa. Dia, can I help you? Bila aku tolong kau, kita panggil dia pula, maka tu kata perjanjian dengan syaitan. Bila syaitan dah masuk, faham sudahlah. Maka sebab saya kata benda ni, bila mana kita percaya, kita seru, kita panggil, datanglah. Itu akhirnya daripada khurafat pergi kepada syaitan. Okey Datuk, apa kata kalau kita berehat lagi untuk kali terakhir pada petang ini, dan kita akan jumpa kembali selepas ini insya-Allah dengan topik soalan-soalan tadi insya-Allah. Kita baca. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
Okey. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. La tiaratan eh. Ambil salin dulu lah. 5 eh. Datuk boleh tak? Kita nak ambil Datuk sebagai ni, pelakon. Untuk filem Khurafat nombor 2 nanti. Ada Khurafat pertama tak sempat tu. Dah siap dah. Stand by 1 minute. Okay, floor ready. Thank you. Susun sikit. Kertas. Susun kertas. Kita susun cantik. Okey, kurang. Okey. Ulang lagi soalan pada Ustaz Fauzi. Ulang lagi soalan dengan Ustaz Fauzi, please. Stand by 30 second. Okey. Dalam diam ia berubah, seperti kain nan putih menjadi kotor dan hitam. Kisah hati yang resah tentang hati yang sakit tenat di persada hidup. Adakah vitamin? Di manakah kliniknya tempat merawat penyakit hati? Klinik Hati, Selasa 10 malam. Halakah akar tradisi ilmu? Rasainya hanya di TV9. Okey, terima kasih kepada anda semua setia dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Khurafat. Apa pun saya nak baca satu hadis Nabi SAW yang bermaksud tidak ada jangkitan yang berlaku tanpa izin Allah, tidak ada buruk sangka pada sesuatu kejadian, tidak ada malang pada burung hantu dan tidak ada bala pada bulan Safar. Itu hadis Nabi, maksudnya begitu. Boleh minta Datuk huraikan, silakan Datuk. Saya teringat bila Ustaz sebut hadis tadi, memang ada hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah qala Rasul la adwa wala tayra wala hammah wala safar. Mana hadis nak ceritakan kalau ada pun kita katakan jangkitan, kalau tanpa izin Allah dia tak akan berjangkit. Kadang-kadang kita nampak orang ni ada sakit, terlalu percaya sangat berjangkit lah. No. Tanpa izin Allah dia tak akan berjangkit. Yang kedua pula, tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian. Kalau jadi begini, alamat begini. Nabi kata tak ada, jangan percaya. Begitu juga pada burung hantu. Kalau dia burung hantu bunyi, apa kelebihan dia? Nabi kata jangan percaya. Sama juga bulan Safar. Orang kata bulan malang lah, bulan sial lah, bulan apa. Ini tidak ada. Maka hadis tadi yang Nabi kata, la adwa, wala tayra, wala hammah, wala safar. Kita kena pegang. Seolah-olah 14 kurun dulu Nabi dah beritahu dah. Jangan percaya benda-benda macam ini. Tapi kenapa sekarang percaya lagi? Maka sebab tu hadis ini kita kena pegang betul-betul. Ini hadis sahih yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Jangan percaya sesuatu kejadian boleh menyebab begini. Jangan pula kalau begini akan menyebab begini. Begitu juga bunyi burung hantu. Jangan percaya sesuatu. Dia nak bunyi buat macam mana? Jangan percaya bulan Safar tu bulan. Dulu kita ada mandi Safar buang tolak bala. Sekarang tak ada dah. Dulu percaya bulan Safar tu bulan buang bala. Tak ada kena-mengena. Maka sebab tu dengan hadis ini, mudah-mudahan kita faham betul-betul. Nabi sendiri nak beritahu kita, jangan percaya benda yang karut-marut seperti ini. Dia tidak ada kuasa. Sama cakap tadi. Kita kata, kita kalau batu sekalipun. Apa yang percaya pada batu ini? Sedangkan sehebat-hebat batu di dunia hari ini, Hajarul Aswad. Itu sehebat batu. Itu pun, apa kata Umar? Umar kata apa? Wallahi inni a'lam annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Laula ma ra'aitu Rasulullah sallallahu qabbiluka ma qabbiltuka. Nabi kata, wallah demi Allah aku tahu kamu ni batu, tak memberi manfaat, tak memberi mudarat. Kalau tak, kan Allah cium kamu, aku pun tak cium. Nabi cium, aku pun cium. Itu dia saja. Kalau Hajarul Aswad yang begitu hebat, tak ada apa kuasa, tiba-tiba batu cincin ada kuasa.
Ya. Tak mengarut semua kerja ni. Itu mengarut tu. Pakai 10 cincin jari, ya Allah. Itu Masih minta maaf Ustaz Fauzi, saya kalau tengok orang pakai 10 cincin, pelik orang ni. Okey Datuk, saya tanya Datuk Yusof ya. Sebagai soalan terakhir lah ya. Sejauh mana, ni saya rasa filem akan jadi box office nanti kot. Sejauh mana filem ini Datuk rasa dapat mendidik manusia untuk menjauhi amalan khurafat? Sejauh mana? Sejauh mana saya, bagi saya lah, kita tonton filem ni. Tonton filem khurafat, dari situ kita nilaikan. Sebab sini bukan filem kosong, tapi filem yang ada pengisian ceritanya, ada mesej dan ada elemen agama yang disampaikan. Itu je. Ya. Saya rasa lepas ni panggil Datuk Absandin pula sebagai maha gurunya insya-Allah ya. Lagi berkesan insya-Allah. Jadi Datuk, akhir sekali Datuk Absandin tentang nasihat Datuk ataupun kesimpulan silakan Datuk. Ya. Cuma seperti mana yang saya katakan tadi, kita perlu fikir bahawa di zaman yang serba maju hari ini, zaman sains, zaman teknologi, zaman open sky, zaman the world borderless, zaman tanpa sepadan ini, kenapa harus kita percaya benda-benda karut-marut seperti ini? Cuma kalau saya buat contoh sekali, saya kata macam batu cincin tadi lah. Sejauh mana kuasa dan kemampuan batu itu boleh buat begini-begini? Apa kuasa dia? Apa kuasa dia? Soalannya. Kita fikir cara rasional, fikir cara logik. Maka sebab itu dan ada kepercayaan pada batu-batu, pada cincin, pada batu geliga. Walaupun batu geliga, apa kelebihan dia? Apa kuasa dia? Ramai kadang makcik-makcik kalau terpengaruh kerana batu geliga tu lah. Habis rantai-rantai barang-barang mesrah habis. Maka siang-siang lagi cakap pasal batu saja, jangan percaya. Itu semua karut-marut semua. InsyaAllah mudah-mudahan kita tak terlibat dan terpengaruh dengan benda-benda khurafat yang masih berlaku di kalangan masyarakat Melayu hari ini. Terima kasih Datuk Abu Hassan Dan Hafiz, terima kasih Datuk Yusof Aslan, terima kasih kepada anda semua yang datang gemencih pada petang ini dan juga anda semua di mana saja anda berada menuntut Al-Kuliah. Terima kasih Pustaka Salam yang telah menaja kitab untuk penonton yang bertuah. Terima kasih Di Hatiku dan juga terima kasih Aifa Health dan juga Oleander Catering. Terima kasih anda semua. Jumpa lagi dalam minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.